yang tanya tadi yang minum dia ketung lah, dengar baik-baik lah. Orang minum ketung bagus tak bagus? Tak bagus. Sebab dalam endowment kita ni, setiap endowment kita ni, ketak endowment kita, dia ada arteri darah. Arteri darah tadi tu, maksudnya arteri darah tu, dia akan naik sampai ke pankreas. Dekat pankreas tu dia ada ribuan sel dekat tu. Dia ada ribuan sel yang dekat pankreas tadi tu. Di mana dia akan ekstrakkan, dia kata ketung tadi tu, dia akan masuk ke dalam arteri darah tadi, dia sampai ke kita punya pankreas tadi. Akhirnya apa yang berlaku? Sebab tu kita tengok orang yang minum ketum, ada yang jantung tersumbat, ada usul masalah. Tak baguslah saya kata. Baik, tuan-tuan fikir. Saya nak cerita, terima kasih bagi love. Dengar ni dulu. Tuan-tuan. Kalau sekiranya, kalau siapa yang dapat ambil sirih harimau dengan daun cemumak tadi tu, rebus dia, satu hari minum 2 kali atau 3 kali, saya tempoh dalam masa 1 minggu, GERD dia akan hilang. Boleh? Tapi dia kata, saya tak pernah dapat, saya tak kenal lah pucuk macam mana dah sirih harimau. Payah dapat sirih harimau, memang payah dapat. Saya tak nafi. Tapi kalau boleh payah dapat, apa sirih harimau? Dia orang tanya, sirih harimau sirih apa? Kena rajin buka tengok sirih harimau macam mana. Sirih harimau tu duduk dalam hutan, dia macam sirih. Dia belang-belang putih, dia macam harimau. Belakang dia warna merah. Daun dia, sirih ni, atas, dia macam daun sirih. Sebiji macam daun sirih, tapi dia ada belang-belang macam harimau. Kemudian, di bawah dia tu warna merah. Bawah daun tu warna merah. Dia macam sirih, dia menjalat di pokok, dia duduk dalam hutan. Kan? Jadi, kalau siapa dapat benda tu, ambil 2 perkara tu, rebus minum, insya-Allah, GERD dia akan hilang. Tapi saya kata, saya dapat macam mana sirih harimau tak ada. Tuan-tuan, kalau tak ada sirih harimau, cukup dengan pucuk cemumak tadi. Hari-hari minumlah, lebih lambat jadi sikit tapi jadi. GERD bukan gout. Gout lain. GERD tu bukan gout. Terima kasih bagi lo. Dia apa kata sakit GERD tu gout, letih dah yo. Gout tu lain. GERD tu lain. Jangan sama. Okey. Tuan-tuan, kalau boleh ingat, gout dengan GERD tak sama. GERD lain, gout lain. Pucuk cemumak ni campur sirih harimau. Kalau lah lagi, kalau saya janji kat sini, saya rajin masuk hutan. Saya rajin cari, saya tahu kat mana sirih harimau tak ada. Kan? Tapi kalau ramai-ramai macam ni, kalau minta tobat, saya tak dapat nak cari bagi. Boleh? Baik. Macam ni. Habis. Kalau sirih harimau tak dapat, tolong tuan-tuan, tolong ambil air ni. Tolong tuan-tuan, tolong cari pucuk cemumak tu. Minuman tu cukup hari-hari minum. InsyaAllah. Boleh tak? Habis saya cerita sikit-sikit Sikit-sikit baik, habislah untuk GERD. Banyak lagi betul-betul GERD ni. Tapi saya bagi sikit-sikit lah. Sebab saya nak jawab soalan lagi ni. Sebab jawab soalan. Sebab saya nak jawab soalan. Banyak orang tanya macam-macam anak, dukung anak ke apa. Bukan dukung anak. Sirih harimau bukan dukung anak. Dukung anak ni, yang tanya dukung anak, ubat dia ialah untuk orang penyakit kulit. Orang kalau kena penyakit kulit, yang kulit kita gatal macam pokok garam tu, orang sakit kulit macam pokok garam tadi, ada orang tanya sakit kulit ni, yang macam pokok garam tadi tu, ambil apa nama pokok duit tadi tu, kan, tumbuk kan, tumbuk dia tu, bubuh kapok, kan, lepas tu, kan, lepas bubuh kapok, rebus dia tu. Bila rebus sampai dia dah mendidih, kan, tunggu air dia surut, ambil air dia tu, sapu tempat yang jadi anxiety dengan kulit tadi yang gatal tu. InsyaAllah, bukan anxiety, maaf, yang jadi edema lah. Sapu edema dengan yang gatal. InsyaAllah dia akan merawat penyakit kulit tu. Faham Okey. Boleh Saya tengok. Habis. Saya nak baca TikTok lah. Saya baca buka buku je. Baca TikTok lah. Baca TikTok lah. Okey. TikTok pasal apa? Pasal tulisan dia kecil sangat. TikTok ni tulisan kecil sangat.
tu yang saya malas baca TikTok tu. Tapi TikTok bagus. Dia rajin bagi love kat saya. Bagi kereta api saya lah apa semua. Kan? Bagus. Okey. Baik. Boleh? Boleh lah? Terima kasih bagi bunga kecil pun tak apa. Terima kasih banyak-banyak. Okey, alhamdulillah. Baik. Boleh? Faham? Saya ambil pada Izaiti. Kita ambil pada Izaiti. Terima kasih bagi love tadi. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak-banyak. Kan? Terima kasih bagi love saya, ya Allah. Ayah tuan, kalau dekat mata saya ni, saya belanja kopi habis. Mana bagi love saya tu? Hak kereta api tu saya masih ganap. Padang ke dia, terima kasih, terima kasih. Hak mana bagi love saya bagi, saya belanja kopi lah. Hak mana bagi kereta api saya bayar, terima kasih bagi love saya. Mana bagi kereta api saya masih ganap. Sepadan dengan duit dia bayar saya bagi kat saya tu. Sebab apa? Saya kalau boleh, kan? Saya nak bagi balik, kesian. Bagi orang ni bagus. Okey, baik, habis. Kita balik pada ni. Ingat, ada topi lagi. Tu pula. Terima kasih. Hari ni saya nak tengok TikTok pula. Nak tengok TikTok pula. Baiklah. Tengok TikTok. Terima kasih bagi love. Tengok TikTok pula. Okey. Apa ni? Izaiti. Saya cerita sebenarnya rahsia dia banyak lagi. Banyak petua-petua lagi. Saya tak nak bagi petua banyak-banyak sangat. Kalau bagi banyak-banyak, tuan-tuan bukan ingat pun saya kan. Bukan tulis, kalau tulis apa. Saya pula tak kisah padam. Hak mana yang tuan-tuan tengok lagi, saya padam lagi. Kan? Sebab apa saya tak bersembok dalam tu. Kan? Jadi hak mana saya padam. Jadi kalau nak tengok nanti, pergilah tengok ke dalam akal kita ya. Baik, kita ambil Izaiti. Izaiti ni saya kata lah, saya pun tak tahu cakap lah, ramai sangat Izaiti hari ni. Izaiti terlalu banyak sangat. Jadi Izaiti ni kadang-kadang dia tengok kesian. Orang kata hantu, orang kata saka, orang kata sihir, orang kata macam-macam. Sebenarnya Izaiti ni berpunca pada permakanan. Dan ada kata punca pada vaksin. Tu saya tak mahu sebut lah, nanti saya kena marah. Jadi macam mana kita nak rawat Izaiti? Baik tuan-tuan, dengar tuan-tuan. Izaiti saya kata tuan-tuan, saya insya-Allah lah, saya akan buat rawatan Izaiti khas untuk Izaiti je. Satu masa saya akan buat rawatan Izaiti khas untuk Izaiti je. Saya tak akan campur hak lain lah. Yang lain tu saya akan bagi pada anak buah saya yang buat. Saya akan tumpu pada Izaiti saja. Sebab Izaiti ni saya tengok memang banyak sangat. Saya kesian. Sebab orang Izaiti ni saya tengok kebanyakan yang datang jumpa saya ni, anak buah saya perhati tengok. Semua kata semua kata saka. Saya perhati je tengok, saya diam je. Apa pun saya tak kata. Tapi saya tahu itu Izaiti. Sebab Izaiti ni, bila sampai kepada disorder, di manakah, dia akan jadi satu depression teruk. Kan? Kadang-kadang dia nak makan, tak boleh, ketal lutut, tidur tak boleh lena. Kan? Berak dia cirit, ketal lutut, dengar orang mati tak boleh, tengok darah tak boleh. Kan? Sampai lama-lama, laki dia pun jadi Izaiti. Dengan bini Izaiti, laki Izaiti. Jadi, insyaAllah. Macam mana kita nak merawat Izaiti? Terima kasih bagi love. Betul, memang ramai sampai depression. Kerana Izaiti sampai depression. Kalau di luar negara, orang pun iri. Saya minta tolonglah sangat-sangat. Kalau tuan-tuan ada Izaiti, jangan duk kata hantu. Tuan-tuan lagi takut. Jangan kata sihir. Saya kena sihir. Perawat lah kata duk sihir lah. Apalah. Allah na'udzubillah. Terima kasih bagi love. Lagi takut. Pesakit tu akan jadi takut lagi. Lagi takut, lagi susah hati. Terima kasih bagi love. Lagi teruk. Sampai kurus kering pun ada. Sebab tu saya minta lah. Orang Izaiti, dia bukan hantu tuan-tuan. Dia penyakit. Terima kasih bagi love. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih bagi love. TikTok bagus. Dia bagi love kat dia. Tengok. Saya malah sebut lah pasal vaksin tu. Lagi saya kena marah dengan TikTok. Terima kasih bagi love. Tapi memang pun. Kan? Baik. Orang kata, saya dah saya sebut lah. Wee pun tak marah sangat kan. Kalau sebut sin lagi, dia pun marah saya. Buka buku marah, TikTok pun marah. Jadi sebut wee lah. Orang kata, bila saya kena tu, saya bekam, dia kata boleh keluar kat binatang tu. Tak keluar dah. Dah masuk dalam darah kita. Dah jadi genetik dalam badan kita, takkan keluar dah. Duduk dalam tu selama-lamanya. Baik. Jadi kita macam mana kita nak merawat Izaiti? Dengar tuan-tuan. Izaiti dia perlukan disiplin yang paling kuat.
Orang anxiety, dia mesti disiplinkan diri dia. Orang anxiety, dia kena betul-betul, kalau nak merawat anxiety, dia kena mental, dia kena kuat. Sebab apa? Sebab mental dah kacau. Apa yang perlu kuat? Pertama sekali, pantang larang dalam permakanan. Pantang larang dalam permakanan. Dengar tuan, anxiety bukan hantu. Orang kata jin lah, itulah ini, berpunca pada jin. Jin tu kena fitnah dia. Orang kata anxiety ni, daripada jin dah. Itulah ini, dah. Bukan, anxiety tu nak kita yang ada masalah. Jadi, janganlah kata, kan? Betul. Kan? Janganlah kata, anxiety tu hantu. Bila nak sembuh? Jangan kata anxiety tu orang buat. Bila nak sembuh? Dengar cakap saya ni. InsyaAllah, saya berubah anxiety beramai dah. Saya tahu macam mana nak merawat anxiety. Tuan-tuan tulis apa barang yang saya nak bagi untuk nak merawat anxiety. InsyaAllah tuan-tuan. Baik. Pertama sekali, orang anxiety dia kena disiplin diri. Kalau tuan-tuan tak dapat disiplin diri, tak guna. Oh, saya dia kata, saya kena anxiety, saya duduk zikir. Dia gelak ya. Zikir lah baca Quran, dia kata, anxiety semua. Tak sembuh lah, zikir pun tak sembuh. Bukan kita kata zikir tu baik. Zikir, dalam banyak-banyak amalan, Allah tak pandang solat kita. Allah tak pandang zakat kita. Allah tak pandang haji kita. Allah tak pandang langsung. Kita baca Quran boleh tak pandang. Tapi Allah pandang apa? Zikir kita pun. Allah tak pandang zikir kita. Allah pandang dekah kita. Sebab tu saya kata, kalau tuan-tuan zikir sekali untuk diri tuan-tuan sekalipun, anxiety tak sembuh. Cuma hanya bertahan sementara saja. Tapi tak sembuh. Sebab tu, anxiety dia perlukan disiplin. Sebab tu saya minta, boleh apa yang perlukan disiplin? Permakanan. Boleh tak? Disiplin diri kita, permakanan kena jaga. Orang anxiety, sebelum sebut tentang cara nak rawat saya tak sebut tentang cara nak rawat. Saya sebut tentang disiplin diri, cara nak untuk kita nak pulihkan diri untuk misalnya anxiety. Pertama, disiplin tentang permakanan. Bangun pagi-pagi, makan. Makan apa? Jangan makan jenis roti, jangan makan. Jangan makan benda yang berminyak, jangan makan. Boleh tak? Sebab apa? Tepung anxiety tak boleh makan tuan-tuan. Orang makan tepung lagi menjadi anxiety dia. Boleh tak? Oh, topi, terima kasih. Lawa topi saya. Topi jangan misai ke? Saya buang piah, saya buang topi lah. Lawa sikit. Buang tokok saya ni. Disiplin tuan-tuan. Tolong disiplin. Kalau tuan-tuan tak percaya dekat saya tuan-tuan, tuan-tuan makan ubat apa pun tak lega kalau tak ada disiplin. Anxiety perlukan disiplin. Saya berubat orang anxiety, saya tahu. Apa dia disiplin dia? Permakanan. Bangun pagi-pagi makan, jangan tak makan. Anxiety pagi kena makan. Baik apa makan dia? Jangan makan yang berminyak. Jangan makan benda minyak tuan. Benda yang berminyak jangan makan. Jangan. Sebab apa? Orang makan berminyak, anxiety dia akan bertambah. Bukan berkurang, bertambah. Kemudian, jangan makan. Minyak tak kisah. Minyak ke, mayonis, topi. Terima kasih. Lawa topi TikTok. Topi pula. Mayonis ke, mentega ke, butter ke. Bukan butter lah. Butter merah tak usah makan lah. Dia keras. Jangan makan. Disiplin diri. Pagi-pagi. Jadi, kita makan apa? Kita makan benda yang lembut. Jangan makan benda yang keras. Kalau nasi, kita buat macam bubur sikit. Kita makan. Ingat, jangan makan kacang. Jangan makan mentega. Jangan makan benda yang berminyak. Jangan makan, benda yang pedas. Jangan makan tuan-tuan. Tolonglah disiplin diri. Makan bubur. Tak nak benda yang keras. Bubur nasi tu bagus. Kemudian, bila kita makan tu, okey, bagus. Alhamdulillah. Lepas tu kita nak minum pula. Jangan minum kopi. Kopi tu duk minum lah anxiety. Tolonglah jangan minum kopi. Bukan pertama elok, pertama teruk. Sampai bila? Sampai lembuh lah. Jangan minum teh tarik apa, jangan. Susu tak payahlah susu. Minum apa? Milo, kalau Milo kosong sudah. Milo pula, kalau boleh, kalau yang kosong tu, jangan bergula. Sebab anxiety tak boleh ada gula.
Bila gula berlebihan, anxiety dia akan makin teruk. Jangan minum ketum. Oh, terima kasih atas topi. Kan? Sedap pun nasi betul Fatimah, sedap. Sedap. Tuan-tuan, okey dah? Baik, itu bangun pagi-pagi makan. Dan anxiety ni kalau boleh saya kerapkan makan. Anxiety saya syiarkan dia kena kerap makan. Kalau boleh 1 jam kali tuan-tuan makan sikit tak apa. Makan, kerap makan. Macam orang gastrik juga, kerap makan. Biar perut kita sentiasa ada makanan. Sikit-sikit tak apa, jangan banyak kenyang. Kan? Kemudian tu pula, orang anxiety ni, kan? Jadi, saya minta sangat-sangat. Kalau boleh, bangun pagi-pagi, mandi pagi. Anxiety, saya pukul 5 pagi mandi dah tuan-tuan. Sebelum saya subuh, pukul 5 saya mandi dah. Orang anxiety, bangun mandi pagi-pagi. Jangan biar badan kita panas. Tolong mandi pagi. Lepas mandi pagi, solat subuh apa semua, makan. Jangan tak makan. Dia ingat, jangan makan benda yang pedas. Dia makan topi. Jangan makan benda pedas. Jangan makan benda minyak. Jangan makan tepung. Jangan makan jenis berkacang. Mayonis apa, mentega, jangan makan. Makan bubur. Makan ayam tak apa, tak ada masalah. Makan ayam, masaklah bubur. Buatlah sup pun tak apa, tak ada masalah. Makan. Tadi dah risau. Teh dosna untuk berak. Bolehlah minum teh. Kan? Baik. Teh dosna lah. Teh ni pula yang bersusu. Okey, habis. Okey. Minum pula. Macam saya kata tadi. Jangan minum susu. Jangan minum kafe. Berkafe jangan. Jangan minum teh tarik. Jangan kopi tarik apa jangan minum. Kalau boleh, kalau nak minum, minumlah kata Milo O pun dah cukup dah. Jangan bergula. Minum. Sebab kita nak merawat. Nak merawat diri kita. Okey. Bila kita kemudian tu habis. Makan pula, kita makan. Kerak sikit makan. Kan? Baik. Orang anxiety, bila kita nak rawat anxiety, apa yang perlu kita buat untuk proses cepat sembuh anxiety kita ni? Tuan-tuan, kenal tak buah tin? Makan buah tin. Untuk tin pula ni, makan buah tin. Makan buah tin. Buah tin. Kalau boleh, buah tin ni, tin yang tak mau yang kering tu. Kalau boleh tin yang masak. Sebab buah tin yang masak ni sebenarnya, dia ni kalau kita makan, dia memang merawat untuk anxiety. Susu kambing pun tak payah minum lah kalau boleh. Kan? Sebab kita merawat. Bukan susu kambing tak baik, susu kambing baik. Dan terima kasih bagi love tu. Kan? Kurma boleh makan, tak ada masalah. Amalkan kurma. Tapi kurma kita kena tengok. Syauki tanya, kurma boleh makan? Boleh, terima kasih ya. Kurma boleh makan, tapi kita tengok. Terima kasih bagi love. Kurma kalau rendam dengan gula tak boleh makan tuan-tuan. Kurma, ada kurma hari ni, kebanyakan dia rendam dengan gula. Dia jual kat kita. Itu anxiety kita akan jadi teruk. Faham tak? Kurma ni memang betul, kurma ni baik. Tapi kalau kita makan kurma yang mana? Yang dia rebus dengan gula. Untuk bagaimana? Itu masalah. Madu boleh makan, tak ada masalah. Sebab tu saya kata, untuk anxiety ni, dia disiplin kita kuat. Kan? Okey. Kalau tuan-tuan ada zikir apa semua tu bagus. Memang baik, zikir tu baik. Tapi zikir tu untuk sementara. Tapi dia akan jadi balik sebab dia akan otak. Baik. Itu cara permakanan dia. Bagaimana cara nak berubat dia pula? Bagaimana cara nak berubat anxiety? Pentinglah tuan-tuan. Jangan tengok. Sebab saya tengok bila katakan sekarang ni lah. Kalau datang jumpa saya sekarang ni. Kalau 100 orang tu. 80 orang tu anxiety yang gep. 80 orang tu anxiety yang gep. 20 orang tu penyakit. Dalam 20 sakit tu. Yang penyakit misteri betul-betul 2-3 orang ya. Betul tuan-tuan. Hak jumpa saya ni. Kalau penyakit misteri 2-3 orang ya. Hak lain tu penyakit dah. Sebab tu hari ni. Ada saya tengok. Terima kasih bagi topi ya. Saya tengok kan. Ada orang cakap. Saya tak mahu sebut siapa-siapa dia. Dia kata 80% orang Malaysia kita adalah ada masalah sakar. Wih. Tuan-tuan. Saya pernah dengar ayat tadi. Saya tak mahu sebut siapa-siapa. Saya tak menyentuh hati siapa-siapa. Tapi saya nak beritahu. Ada saya dengar. Dia kata 80% orang Melayu kita adalah berpunca masalah sakar. Saya rasa satu benda yang tak betul lah. Awak, terima kasih ada itik lagi. Nak saya sambung itik. Dia kata apa?
rakyat Malaysia, orang Melayu kita 80% semua ada masalah sakar. Ada masalah sakar. Na'udzubillah, la hawla wala. Saya nak kata lah ni, tak ada yang payah nak sebut lah. Awak, 80% arti kata 80% nenek moyang kita tu syirik, arti kita masuk neraka. Masuk neraka lah selama-lamanya sebab apa syirik. Terima kasih, ada bertibuk lah tu. Kan? Saya kata na'udzubillah, 80% nenek moyang kita semua masuk neraka, habis lah. Tak ada syurga dia sebab syirik. Habis 20% saja dia kata yang ada kemudian tu dalam 20% tu 1% tu yang masalah biasa dan yang lain tu masalah mesti biasa-biasa. Tak betul lah ayat tu. Tolong betulkan ayat tu balik. Tok Wan nenek kita tak belah saka lah. Mampu-mampu macam tu. Betulkan ayat boleh lah. Baik, kita sambung pada JT. Ingat dia kata saya walaupun pedih, saya cakap jujur. Walaupun kadang-kadang orang marah, saya kena cakap jujur. Saya jujur saya cakap. Nenek moyang kita orang yang baik. Terima kasih gila. Kalau tak baik, kita bukanlah hari ni kita tak duduk dalam agama Islam. Kita tak mengucapkan kalimah tauhid la ilaha illallah. Kalau nenek moyang kita dulu duduk belah saka, buat syirik mua, hari ni kita takkan sebut kalimah la ilallah. Habis dikapir habis. Sebab apa? Kita ada syirik tak pada Islam lagi, dikapir habis. Bukan. Boleh tak? Nenek moyang kita yang baik, jangan kata macam tu. Kita jangan fitnah nenek moyang kita. Boleh lah? Boleh faham tak? Saya sedih dengan ayat macam tu. Sebab apa? Saya tak setuju. 80% nenek moyang kita ada saka. Saya tak setuju. 100% saya tak setuju. Kan? Saka ni kita tengok lah kan. Dan sebab tu lah perawat-perawat, setengah perawat. Saya tak mau kata kat perawat, tapi saya kata jujur. Saya kata benda yang jujur ya. Orang kata orang tu sihir, orang ni sihir, orang tu sihir. Tentuan kalau kata orang tu boleh sihir, sembuhlah penyakit kawan tu. Dah kata orang sihir kawan tu, sembuhlah penyakit. Dia tengok ubat, buang sihir tu, tengok. Kalau betul kata sihir. Kalau tak sembuh, arti kata macam mana kata sihir. Tolonglah. Saya kalau saya kata saya buat. Sebab tu, tentuan pesakit-pesakit saya, apa yang saya kata semua saya buat. Terima kasih bagi love. Tentu hak pernah jumpa saya ni, hak pernah buat saya dah dengar ni, pernah tak saya kata orang buat? Pergi cari, tak pernah saya sebut saya orang buat. Dan pernah tak saya sebut saka? Tak pernah saya sebutkan. Nak sebut saka saya siasat. Saya akan tanya dia. Lagi cerita JT, lagi cerita tambah JT nak berbel sikit. Lah. Terima kasih pada bagi love. Terima kasih bagi topi lah. Saya kata tambah JT lah. Lagi saya tambah JT. Saya nak berbel sikit. Pasal benda macam ni lah. Kurang-kurang di tahu dan. Peringatan. Kalau lah kata kita orang kesihir kita, nak tanyalah, tujuan apa nak sihir kita ni? Kita ada bisnes besar ke? Kita saingan kita bersama dia. Kan? Terima kasih bagi topi ni. Kita buka kedai makan. Kedai makan saya orang sihir. Orang tak masuk. Dah masak tak sedap. Cuba masak sedap. Cari tempat lokasi cantik. Masak bagi sedap. Kan? Harga berpatutan. Orang pi. InsyaAllah pi. Tapi dia masak sedap. Dia lokasi cantik. Dia buat semua elok. Orang tak masuk, tak nampak juga. Bolehlah kita kata sihir. Kita siasat tengok betul ke sihir. Tapi kalau ada masak tak sedap, lokasi tak cantik, makan mahal, saya pun tak masuk. Kedai, tolonglah jangan kata sihir. Jangan macam tu. Tapi bila kita nak maju, terima kasih bagi love. Aku cinta padamu, tidak bagi. Bila nak maju, tentuan pergi carilah. Kalau saya pernah berubat orang, ramai. Saya nak sebut tak terhingga saya berubat orang. Ada tak saya kata orang kena sihir? Tentuan ada ni, pitanya yang ada tolong jawab sini. Tak pernah saya sebut saya sihir. Dan saya tak pernah sebut pasal saka, orang ada saka. Tuan-tuan, demi Allah, demi Rasul, hari ni saya tak pernah sebut orang ada saka. Kalau ada saka pun saya tanya, saya akan pegang pen dengan kertas. Betul ke makcik ada saka? Dia kata betul, makcik ada saka. Dia kata, macam mana makcik tahu? Makcik pergi merawat kata saka, semua perawat ada saka. Tak apalah. Saya pun tak mau kata apa dah. Makcik kata pergi merawat ada saka. Dia kata, tak apalah, saya ambil pen. Saya buat 2 garisan. Satu tulis mak, satu tulis ayah. Saya tanya lah, saya ambil mak dulu. Mak makcik, masa arwah mak makcik ni hidup, makcik pernah tengok tak mak makcik, dia buat acak, buat sesajian bagi orang makan. Dia tak pernah. Tak pernah. Saya pangkah. Tak pernah. Tak. Lepas tu saya pergi ke bapak pula. Saya tanya, makcik, semua hidup ayah makcik pernah tengok tak ayah makcik buat acak bagi hantu makan atau sesajian?
Dia kata tak pernah. Tak pernah saya pakai. Tak. Tak. Lepas tu saya tanya lagi. Baik, saya tulis bawah lah. Nenek belah lelaki, nenek belah perempuan. Tok Wan belah lelaki, Tok Wan belah perempuan. Saya tanya benda yang sama. Pernah tak? Dia kata tak. Bila tak, saya tanya, macam mana makcik kata dia ada saka? Sedangkan makcik tak pernah tengok nenek moyang makcik buat acak. Sedangkan makcik tak pernah tengok nenek moyang makcik buat sesajian. Terima kasih bagilah. Macam mana makcik kata ada saka? Dia kata perawat ada kata ada saka. Makcik, itu fitnah keturunan kita, makcik. Makcik sanggup ke merangkak-rangkak cari di masyarakat esok? Dahlah kita lahir. Kalau tak ada mak bapak kita, tak ada tok wan kita, takkan ada. Terima kasih bagilah. Kalau tak ada tok wan kita, kalau tak ada mak bapak kita, kita takkan lahir. Tiba-tiba hari ni, kerana kita sakit diuji oleh Allah, kita pergi jumpa perawat kata saka, kita berfitnah pula mak bapak kita ada saka. Kan? Apakah makcik tak rasa bersalah sekubit perasaan ke berdosa dekat ibu dan ayah makcik, dekat tok wan makcik? Dia kata betul kan dah. Tak ada. Tolonglah saya kata dah. Janganlah semua sakit saka. Nenek moyang kita orang yang baik. Nenek moyang kita bagus tau. Kalau nenek moyang kita tak bagus, kita bukan agama Islam dah lah ni. Kita tak mengucap kalimah tauhid la ilaha illallah. Tak asal berdosa kan? Yang tuan-tuan ada kata nenek moyang semua dah saka. Kan? Tak asal berdosa katanya. Saya, tuan-tuan yang pernah merawat dengan saya pada dulu sampai lah ni, pernah tak saya ambil duit orang? Tak pernah, saya belum tabung tau. Tabung tadi tu, tuan-tuan, kalau saya nak ambil duit, berapa ramai semua nak bubat dengan saya. Saya tak pernah ambil duit. Bubat orang saya tak nak. Sebab tu, pergi carilah komen dalam muka buku, mengatakan saya tipu orang, ambil duit orang. Pergi cari, kalau ada, pergi cari. Tak jumpa. Saya tak ambil duit. Bubat orang. Saya letak tabung, boleh tabung tu. Tabung tu pula nanti, apa yang saya buat duit dalam tabung tu? Saya bagi ke anak-anak buah saya. Saya tak ambil duit tuan-tuan. Tuan-tuan, hak duk bagi kat saya duit, saya tak pernah ambil dia tuan-tuan tau. Sebab tu, saya bukan pandang duit. Saya tak heran dengan duit ya tuan-tuan. Bukan duit tu menjaminkan saya senang. Kan? Jadi, begitu dengan basaka tadi tu. Kan? Akhirnya apa kata kita fitnah nenek moyang kita. Tak asal salah kan? Sebab tu, kita kena identiti. Jangan kata saka. Nenek moyang kita baik. Saya tak setuju lah. Tak setuju lah. Saya sedih tuan-tuan nak kata nenek moyang saka. Hati nampak sangat ahli neraka nenek moyang kita. Jangan macam tu. Jangan macam tu. Saya tak gila dia tuan-tuan. Tu, tuan-tuan tengok saya buat minyak zafran. Bunga zafran tu mahal. Kan? Dapat dekat hotel-hotel ya. Kos dia tu, pimai. Saya rasa habis-habis kuat pun dapat kan. Untuk habis. Saya ingat tak boleh duit lah. Saya buat. Saya kan gila duit tuan-tuan. Baik, habis yang tu lah. Dah merebel kita apa. Ingat. Buang ayat saka tu. Kita balik pada identiti. Sebelum identiti saya cerita pasal kedai tu. Pasal sihir tu. Pasal banyak orang kata identiti dengan sihir. Baik sihir pula. Tuan-tuan, kita siapa nak kena sihir ni? Kita hebat tahu mana? Tuan-tuan ada bisnes ke? Ada saingan ke? Kan? Saya tanya, kak kerja apa kak? Adik kerja apa adik? Saya kerja cikgu ya. Cikgu. Tapi kena sihir. Saya tanya siapa sihir? Dia pun tak tahu. Dia kena sihir. Kan? Lepas tu, habis macam nak kena sihir? Dia kata perawat kata kena sihir. Saya diam. Padahal ni anxiety. Siapa nak sihir kita? Bisnes kita bukan besar mana pun. Saingan kita kan banyak mana pun. Tak ada saingan pun. Bukan tak ada sihir. Sihir tu ada, sihir tu wujud dan masih ada sihir. Tapi bukan semuanya kena sihir. Kan? Tolonglah faham. Jangan kita kecelarukan otak pesakit tu dia. Otak orang yang sakit tu menderita dengan kata-kata kita. Orang tu tak boleh tidur lena, makan tak lalu, mandi tak basah. Kan? Sebab apa? Fikir benda-benda macam tu. Kesian kot orang. Kan? Tengok tuan-tuan orang identiti bukan kena sihir tau. Boleh lah. Lagi tu kita tuduh orang tu, akhirnya bergaduh dengan jiran, bergaduh dengan kawan, habis bergaduh. Macam-macam saya jumpa. Jangan kata macam tu. Kalau kita kata orang tu sihir, kita buat. Buktikan. Kata tu sihir, buktikan. Tunjuk.
Boleh sembuh dengan kata-kata kita, dengan dia tuduh kita boleh buat sampai orang tu sembuh, ubat sampai sembuh. Ambil barang tu, tunjuk sampai kau sembuh. Boleh kata orang ni kan sihir, nampak ni barang ni. Orang tanam barang-barang ni, lepas buat sembuh. Boleh kata sihir. Kalau kita tak boleh kata sihir lagi, saya tak setuju. Sebab tu, ada tak siapa yang pernah merawat dengan saya, dah jumpa saya merawat, pernah tak saya kata tuan dengan sihir? Tak jumpa tuan. Saya diam je, saya gelak je. Baik. Jadi, orang ileti jangan fikir saka. Orang ileti jangan fikir sihir. Orang ileti kerana apa jadi? Kerana permakanan kita tak jaga. Kebanyakan orang hak kena wi tu. Wi kena kot no. Wi tu. Saya sebut lebih-lebih lagi dia pelok saya. Wi hak cucuk wi 2 kali tu. Kebanyakan tu lah kan. Baiklah. Tapi tak tahu, mungkin lah. Saya pun tak tahu. Saya pun tak tuduh kita benda tu betul. Tapi kebanyakan majoriti, pada majoriti, hak mana kena wi, banyak dia macam tu. Saya pun tak tahu. Saya tak tuduh kebanyakan. Kan? Kebanyakan majoriti pada majoriti, hak mana kena wi, ileti gep. Saya tak apa. Saya tak ada wi. Saya bukan anti wi Saya tak ada wi. Sebab benda tu masih muda, saya tak mahu saya lawan. Okey, kita balik pada, jangan mampu sangat. Kita balik pada ileti. Orang kena ileti ni, kehidupan dia memang stres. Sebab dia sentiasa berada dalam ketakutan. Dia gelabah, dia gelisah, dada dia berdebar, jantung dia berdebar. Malam jatuh saja matahari, dia akan rasa ketakutan. Dia rasa macam nak mati. Sangat-sangat, tapi tak mati pun. Last saya yang mati dulu. Orang kena ileti tak mati, saya yang mati. Kan? Jadi, orang yang ileti ni, dia pun bermerawat. Perawat pun kata, oh awak ni kena sihir, awak kena selaka. Dia pertama ileti jadi double ileti. Lagi dapat double ileti. Saya ileti. Terima kasih bagi love. Saya ileti. Ada tulis lama. Okey. Kesian orang ileti, kesian. Jadi macam mana kita nak ubah ileti? Dengar tuan-tuan. Kalau tuan-tuan duduk dalam kampung boleh. Duduk dalam kampung bandar tak boleh buat. Minah mati dulu Ustaz. Betul. Bukan saya mati dulu, bukan Minah mati dulu. Ileti. Saya tak ada tengok lagi. Okey. Terima kasih bagi love. Baik, dengar saya cerita untuk orang kampung dulu. Orang bandar tak boleh nak buat. Orang bandar tak boleh buat tuan-tuan. Dengarlah cakap saya. Orang kampung boleh buat untuk ikut ileti. Kampung macam mana? Itu pun dia kena ada disiplin, dia kena hati dia nak buat. Orang kena ileti. Pertama sekali, macam mana kita nak rawat supaya badan kita tadi tu, yang kena ileti tu kuat. Bagi yang kritikal, yang tak kritikal tak boleh buat tuan. Boleh buat. Kalau ada ilati, saya nak Ustaz. Kalau saya ada ilati pun kalau tua buat apa Muhammad Fazil? Okey, ada ilati umur 80, nak tak Muhammad Fazil? Muka buku tanya. Muhammad Fazil, kalau ada ilati saya nak Ustaz. Baiklah, ada ilati umur 80, tidak pun janda 20 tahun. Muhammad Fazil nak tak janda nama ilati 20 tahun? Janda ilati, nama ilati janda umur janda ilati 20 tahun. Janda 20 tahun nama ilati, faham masalahnya? Janda ilati umur janda 20 tahun. Nama ilati janda 20 tahun. Dengar, janda 20 tahun. Tak masuk umur lagi. Menjanda 20 tahun. Masuk umur dia 50 tahun. Campur dengan janda 20 tahun. 70 tahun. Jam. You know, overhaul. Ada orang tanya kat buka buku. Janda 20 tahun. Campur umur 40 tahun. Campur umur 50 tahun ke 40 tahun. Siap. Nikah. Tapi nak sangat dengan janda nama ilati. Syalmina apa tengah buat. Okey. Dengar saya nak orang kampung mudah sangat yang duduk dalam kampung. Cari satu tanah yang lapang sikit atau itu pacak yang tak ada, saya tak mau ada daun. Tak mau daun saya tak mau.
nak buat anxiety ni. Sebab anxiety ni dia kacau mental, dia kacau otak. Kalau mana boleh buat, terbaik buat, tak ada masalah. Cari satu tempat yang padang, yang luas sikit kat rumah lah. Jangan, ingat lah, dia ni tak mahu pokok kayu, tak mahu pokok tak mahu. Korek tanah tu lebih kurang dalam 1 kaki atau 1 kaki setengah. Rana kata Khadim lawak, saya selalu happy Rana. Saya memang happy kalau orang tumpah saya memang senyum saja. Elemen lah lari. Betul 70. Bukan tak elemen dah lari, bus pecah. Bus dah pecah dah. Jalan ni bukan elemen lari, bus dah pecah dah. Bus dia pecah habis. Okey, sama balik. Korek lebih kurang panjang dia, panjang dia, kalau kita tentual kita 5 kaki, panjang dia 6 kaki. Korek dalam panjang dah, panjang 6 kaki, dalam 1 kaki setengah. Untuk orang anxiety. Nah. Baik, lepas kita korek tu, cari garam kasak. Garam kasak tau. Garam kasak. Garam kasak tu, jari lebih kurang dalam 2 undi, tabur dalam lubang tadi. Kemudian tu, kita jadi Spiderman. Jadi Batman. Jadi Atroman, dengan Spiderman pakai baju. Jadi Superman pakai seluar dalam lah. Kan? Tidur di situ, ambil garam ni kamu badan kita. Ini untuk anxiety, tolong dengar untuk anxiety. Yang kritikal insya-Allah sembuh. Saya berubah orang, saya tahulah. Nova, korek lubang. Bukan masuk lubang kubur tau. Ini untuk merawat anxiety. Untuk merawat anxiety supaya peluh kita terkeluar. Tapi menggunakan garam. Sembuh saya kata, insya-Allah. Penyakit kita tu akan elok. Saya buat ramai dah orang sembuh. Ada satu orang janda murid saya daripada Jenyang. Daripada Jenyang, anxiety yang kritikal, jalan ketak lutut, dia buang air cerit 24 jam. Asal buang air mesti cerit. Jangan kasar. Jalan mesti cerit, bukan jalan mesti cerit lah. Dia cerit, buang air mesti ceritnya. Jadi dia kahwin orang Jenyang lah. Waktu lepas-lepas kat ketubut, kena serang anxiety. Ni Fatimah, tahu tak? Tanya Fatimah, lepas dia kahwin, akad-akad ketubah, aku terima nikahnya sipulan-sipulan dengan mas kahwin sebanyak tersebut. Terus kena anxiety. Tahu tak apa berlaku bila kena anxiety? Dia rasa macam nak mati. Dia takut dalam tu, dia takut nak mati. Sampai 6 bulan. 6 bulan dia kahwin, isteri masih lagi darah. 6 bulan dia kahwin, isteri dia masih lagi darah. Jadi dia datang jumpa saya, bini dia main sini, bapak dia main sini, jumpa saya kat pondok urut sana. Jadi anxiety, saya tengok okey tak apalah, maju sini. Apa yang saya buat? Saya korek lubang lebih kurang dalam tadi 1 kaki setengah saja. Saya bubuh garam, saya kambus dengan garam. Waktu matahari betul-betul panas terpacak. Hari-hari saya buat, tuan. Lepas tu saya jaga permakanan dia. Kan? Saya jaga permakanan dia, saya bagi herba dia, saya doa lah kan. Tuan-tuan, saya kata tuan-tuan, saya tak faham yang korek tu. Anting. Cari, ini cerita macam ni anting. Saya cerita orang yang kampung, orang yang duduk dalam flat, tak boleh korek lubang. Ni cerita orang kampung dulu. Oh ni, Muhammad Nur Azizul, cerita betul. Tu abang ipar saya, tu tengok tu. Tu, Muhammad Nur Azizul. Tu tengok ni, dekat buka buku. Tu, dia kata tu, abang ipar saya tu cerita betul. Tengok, apa dia kata tu betul. Saya kau cerita dongeng. Muhammad tu cerita tu. Kan? Tu lah, nampak tu. Tu abang ipar saya, betul lah tu. Apa cerita 6 bulan apa semua tu betul. Lah dia, betul tak Muhammad Nur? Dah ada anak lah. Dah ada anak dah. Baik, saya sambung balik cerita tadi untuk anxiety. Kita korek lubang dan tanah. Korek lubang dan tanah tu lebih kurang dalam panjang orang kita sikit saja. Kita bergerak, kita kambus dah. Kita tendam. Biar matahari pacak. Panas, biar dalam kita jemur panas dengan balut dengan badan kita kambus dengan garam. Tutuplah muka kita sikit, takut panas. Kan? Kita biar. Anak seorang dah betul tu noh, Muhammad Nur noh. Tu Azizul nah. Dia cerita tu. Dekat buka buku dia cerita benda betul. Dia kambus. Ini cerita bukan cerita dong, cerita apa yang cerita semua ada bukti. Ya. Jadi dia panas garam tadi tu. Kalau kita nak panjang 6 kaki korek 7. Kalau panjang kita 7 kaki korek 8. Kalau panjang kita badan kita 8 kaki korek 9 kaki.
Ya. Kita 6 kaki yang paling tinggi pun. Kuat 7 kaki setengah. 6 kaki setengah kan. Jangan banyak sangat membazir garam. Okey. Jadi, kita tanam badan kita dengan garam. Dengan matahari yang panas. Untuk orang anxiety, tolong dengar lah orang untuk anxiety. Lega. Saya cerita betul-betul ni. Nak proses dalam badan kita ni. Buat kat pantai boleh. Boleh buat kat pantai. Dia nak garam kasar lah. Buat kat pantai boleh. Tapi masyarakat mau garam. Balut badan kita dengan garam. Sampai badan kita tu dia keluar peluh. Na'udzubillah. Tuhan saja tahu. Panas garam tadi tu. Yang masuk dalam badan kita ni. Dia buang peluh-peluh ni. Busuk badan kita ni. Dia masuk ni. Rawat habis. Masalah anxiety tu. Di dalam badan kita ni. Bagi tanah betul. Bagi tanah. Alah kain. Boleh tak masalah. Kita alah kain. Tabur garam sikit. Kan? Kita tidur. Lepas tu kabur kita badan kita dengan garam. Kan? Tu lah. Sebab sama lah. Macam muka buku cerita tu. Abang ipar dia tu. Okey. Ini untuk anxiety. Saya tak cerita. Saya nak ajar ni. Saya cerita pengalaman saya. Saya tahu. Saya berubat orang anxiety ramai lah. Saya tahu. Mau 3 gundi. 2 gundi dah cukup tuan-tuan. 1 gundi 50 kilo. 1 gundi kan ada 50 kilo. 1 gundi 50 kilo tuan-tuan. Berapa lama? 1 jam setengah. Tak pakai baju. Orang perempuan pakai. Perempuan tu kira rumit sikit lah. Orang perempuan tu boleh. Kalau perempuan boleh lah pakai baju. Orang lelaki jangan pakai baju pula. Kalau perempuan pakai lah baju. Lagi payah lagi. Berapa hari buat? Saya buat untuk elevator. Saya buat selama 2 minggu. Alhamdulillah elok. Kepala jangan kambuh lah. Kepala dengan garam. Kalau kambuh kepala dengan garam, innalillah lagi. Ya betul. Ini saya cerita ni. Ini saya nak buka cerita nak untuk buat anxiety. Orang kampung, orang Banak tak boleh buat. Orang Banak tak boleh buat, saya tahu. Orang Banak sebab atas flat. Atau rumah flat, rumah kondominium ke apa semua. Tak boleh. Terima kasih bagi letak boleh buat. Tapi kalau orang kampung boleh buat. Garam gunung lah. Garam biasa je. Tak payah kaya garam gunung. Mahal buat apa nak membazir. Garam biasa. Garam kasak. Garam kasak je. Boleh. Duduk garam dalam tak boleh. Dia tak boleh duduk dalam gundi. Dia mesti atas tanah. Sebab cerita dia ni, bila kita tidur atas tanah, positif negatif badan kita tu dia tindak balas dengan tanah. Sebenarnya bila kita tidur atas tanah ni, tindak balas positif dengan negatif dia akan bertindak balas dengan badan kita. Bersama dekat dengan garam tadi. Terima kasih bagi love. Bersama dengan garam tadi, insya-Allah dalam badan kita tu dia akan bertindak menyebabkan sel hormon kita apa semua tu dia akan bekerja. Terima kasih bagi love tuan. Masuk dalam mulut garam. Kamu muka ke tak? Tak usah kamu dengan muka. Kamu dekat tegak ni je. Jangan kamu muka. Nak nyawa ke mana? Terima kasih banyak bagi love. Kan? Kamu dekat muka je. Dekat tegak je. Kan? Ini saya cerita garam ni pasal apa? Saya cerita pengalaman pesakit saya. Bukti dia adik ipar dia pun ada dalam tu cerita tu. Ni cerita pengalaman saya untuk orang yang ada. Sebab tu saya kata orang kampung. Kan? Boleh no? Kambuh kali muka. Kambuh kali muka kita kena kait kapan lah. Betul lah tu. Okey habis. Itu kalau sekiranya orang anxiety yang terlalu kritikal, yang terlalu teruk, sampai ketak lutut, sampai tak boleh nak jalan, sampai jumpa orang takut, buat dengan garam insya-Allah. Boleh saya kata tuan-tuan. Cepat jadi Itu anxiety yang betul-betul anxiety disorder yang kritikal. Buat. Terima kasih bagi love kat saya. TikTok. Boleh. Okey, habis. Untuk anxiety pula. Macam mana kita nak merawat anxiety? Berapa jam? 1 jam setengah. Orang betul-betul kritikal anxiety yang betul-betul kritikal, tolong buat. 2 minggu saya beri tempoh mata. InsyaAllah akan pulih balik. Buat waktu matahari pacak tu. Waktu panas. Lebih kurang dalam pukul 12 tu kita buat. Sampai pukul 1. Lepas tu mandi pergi solat. Mandi air campuran tak boleh, tak jadi, tak sama. Baik. Jaga pemakanan saya cerita tadi. Saya tak ulang kali. Saya cerita tadi. Baik. Hari ni saya cerita pula bagaimana kita nak merawat anxiety yang kecil-kecil. Anxiety yang tak teruk tu.
Yang tak kritikal tu. Yang baru kena electric tu, tak takut tu. Kan? Baik. Tuan-tuan kenal tak dok tapang? Dia cerita dok tapang. Tuan-tuan kenal tak dok tapang? Biasa-biasa ni. Dok tapang, pantang larang ikut seperti yang saya ajar tadi, tolong cari dok tapang. Kenal tak dengar? Kenal. Kenal dok tapang? Kenal. Alhamdulillah, kenal dok tapang no. Saya ingat tak kenal dok tapang. Terima kasih bagi tu bagi tu kenal, alhamdulillah. Tuan-tuan tahu dok tapang? Dok tapang sebenarnya daun yang mana dia ada oksigen yang tinggi. Daun ikan laga. Sebab tu ikan laga ni, kalau laga teruk-teruk, laga ikan tu nak mati tau. Ikan tu memang teruk nak mati dah. Dia akan ambil dok tapang, dia buat ikan dalam bekas tu, dia ambil dok tapang, dia letak tu. Dok tengok cerita kahwin dua pokok jerai. Apa dah itu cerita dia? Dok tapang tu kita letak ikan laga tu, kan? Jadi dah teruk dia letak tu nak mati tu, dia ambil dok tapang tu, dia letak dalam air tadi tu. Tuan-tuan tengok lagi ikan tu segar balik. Oksigen dia masuknya, dok tapang tu oksigen dia banyak, dia menghasilkan oksigen yang banyak. Sebab tu orang Islati ni dia payah napas sikit. Terima kasih banyak-banyak bagilah. Sebab tu orang Islati ni dia perlu oksigen yang lebih untuk semangat dia. Jadi ambil dok tapang. Saya tak cerita lain, saya nak cerita lain payah. Tuan-tuan ambil dok tapang. Tuan-tuan rebus dok tapang tu. Hari-hari tuan-tuan minum dok tapang. Islati air sikit-sikit tu. Jaga permakanan, minum air dok tapang tu hari-hari tuan-tuan. Banyak lagi herba-herba yang seperti yang saya cerita sini. Tapi saya cerita takut tuan-tuan tak kenal. Saya cari tuan-tuan yang tuan-tuan kenal saja. Tuan-tuan tengok dok tapang macam mana apa nama ikan laga tu bila letak nak mati dia pulih balik. Begitulah kita. Dok tapang kalau boleh dok tapang basah. Dok tapang kering tu ambil dok tapang basah. Ambil dok tapang basah. Maksud dok tapang muda. Yang elok, yang segar, hijau, yang segar. Potong. Basuh bersih-bersih, buang dalam periuk, bubuh air 1.5 liter, rebus. Kita dahaga, kita minum air tu. InsyaAllah tuan-tuan, oksigen kita elok, dia masuk darah, perjalanan darah kita lancar, dia push balik apa semua tu. Dengan permakanan kita jaga, islati kita elok. Senang sangat. Mudah saja. Boleh tak? Dok tapang basah, jangan kering pula. Boleh tak? Dekat tu cukup lah. Berapa lek? Selai cukup dah tu pun besar. Buat 2 lek pun tak apa. Terima kasih bagilah. Terima kasih banyak-banyak bagilah. Boleh? Tu saya cerita mimpi lah. Saya cerita ni leti ni. Okey. Cukup dekat tu saya tak nak cakap tengok minyak saya tu. Minyak dah peras saya tu. Okey. Jangan sudah. Jadi insya-Allah besok kita sambung lagi. Jadi sikit-sikit cerita banyak-banyak kalau ingat pun. Berapa minit? Berapa sampai mendidih berapa sampai mendidih minum. Jangan minum tengah panas. Kalau tuan-tuan boleh minum tengah mendidih, insya-Allah islati pun hilang dan tuan-tuan pun hilang. Minum tengah mendidih memang hilang semua. Okeylah. Terima kasih gila. Terima kasih. Insya-Allah esok kita jumpa lagi. Okey, terima kasih banyak-banyak gila. Okey, berapa lama dah cerita tadi sampai mendidih? Dah muka buku tanya, Robi berapa lama tak kata sampai mendidih. Okeylah. Cukup dekat tu. Jaga permakanan macam mana ikut yang saya ajak tadi. Kerap makan, kalau boleh makan banyak protein. Jangan makan macam seperti yang saya sebut tadi. Bangun pagi-pagi mandi awal. Lepas mandi solat subuh apa semua siap. Sarapan kena awal. Islati kena sarapan awal Sarapan awal. Jangan sarapan jenis benda bertepung. Jadi makan apa? Makan benda yang tak berminyak, makan benda yang tak pedas, jangan makan jenis kacang, jangan makan mayonis, jangan makan mentega. Jadi makan bubur apa semua sikit dengan ayam, kan tak ikan dengan ikan pun makan macam biasa. Buat bubur makan dengan ikan ke apa, makan macam biasa, tak ada masalah. Buat sup macam biasa. Lepas tu kita keratkan sikit makan. Terima kasih bagilah. Kedua kita banyakkan buat mengambil amalkan makan buah tin yang segar, bukan tin yang dah dikering, tin yang segar. Tuan-tuan boleh amalkan peraturan macam saya sebut tadi. Saya bagi tempoh tuan-tuan. Lepas tu pula air pula ambil dok tapang, potong-potong rebus minum dia hari-hari minum. Dahaga minum air tapang. Dia bukan yang payah air tapang sedap. Macam titik sikit-sikit je. Kan? InsyaAllah tuan-tuan tak sampai dalam 3 bulan islati tuan-tuan selamat tinggal. Okey? Okeylah.
Okeylah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, cukuplah tu. Terima kasih bagi love, bagi info semua tadi. Yang warga TikTok dengan warga muka buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.